program sukarelawan tu? Ya, ada saya dengar. Siapa yang anjurkan program tu? Program tu dianjurkan oleh pihak Politeknik Metro Betul. Kamu nak join tak? Boleh? Yalah, memang saya rasa nak join. Tapi kita bawa Ana sekali lah. Mana tahu dia nak join juga. Ya, boleh juga tu. Ya. Hai Ana. Hai. Boleh cantik boleh. Apa macam ni? Dulu tu saja. Hari ni macam best. Nak duduk sini kan? Ya. Macam Ana, kamu ada dengar tak pasal sukarelawan tu? Program sukarelawan yang poli kita anjurkan tu? Program sukarelawan. Ya. Entah. Kamu nak ikut tak program tu nanti? Tak nak lah. Ay, Bosan lah tu. Ujung minggu kan? ya. Bagus aku tidur je. Boleh je ikut program tu. Sebab mana tahu kan kalau kita dah tak ikut program tu nanti, banyak lagi aktiviti yang menarik mereka jalankan. Dalam masa yang sama, kita pun dapat menghilangkan rasa stres. Karena lah bosan. Duduk dalam bilik buat assignment. Alah, jomlah ikut lah. Best tu nanti. Tengoklah. Tak Best nak. lah. Tak nak. Kalau best, serius. Ikut je. Ya. Mana jom. Ya, ikutlah. Tengoklah macam mana. Ramai ke orang? Best, banyak orang nak join tu. Ya, mesti banyak orang yang join. So, itu kan hujung minggu. So, tak ada yang tak dapat apa-apa kan? Ana juga harus tahu terdapat beberapa faedah-faedah menyertai sukarelawan. Para faedah-faedah menyertai sukarelawan ialah seseorang itu dapat mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang bermanfaat. Sebagai contoh, seseorang itu dapat mengisi masa lapang dengan melakukan kerja-kerja seperti membantu mangsa banjir di Pusat Peminahan Banjir pada musim cuti dengan cara menyertai sukarelawan Jabatan Pertahanan Awam JPAM atau Bulan Sabit Merah Malaysia BSSM. Dengan berbuat demikian, sudah pasti individu tersebut dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara negatif seperti melepak di pusat beli belah atau terlibat dalam kegiatan lumba haram. Oleh itu, nyatalah bahawa pernyataan dalam sukarelawan dapat mengisi masa segan kerana masa itu emas. Selain itu juga, kita juga dapat menambahkan pengetahuan dalam menyertai pertumbuhan sukarelawan. Sebagai contoh, individu yang menyertai JPAM atau BSSM dapat menambahkan pengetahuan tentang teknik menyelamat mangsa dan ilmu pertolongan cemas. Pengetahuan tersebut dipelajari oleh sukarelawan yang menyertai pertumbuhan JPAM dan BSSM semasa mereka mengikut latihan asas sebelum menjalankan kerja-kerja sukarelawan. Pengetahuan ini dapat menjadi bekalan kepada mereka untuk menghadapi kehidupan pada masa depan. Oleh itu, memang tidak disangkal lagi bahawa penyertaan dalam pertumbuhan sukarelawan ini dapat menjadi batu loncatan kepada seseorang individu yang memperoleh pengetahuan baharu dalam hidup mereka. Akhir sekali ialah penyertaan dalam sukarelawan juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam sanubari seseorang. Nilai-nilai murni ini dapat dipupuk kerana kerja-kerja sukarelawan dilakukan tanpa mengharapkan balasan dari segi keuangan. Tambahan pula, kerja-kerja yang dilakukan oleh sukarelawan dalam pertumbuhan seperti Mercy Malaysia, JPAM tidak mengira masa. Sebagai contoh, sukarelawan yang bertugas di pusat-pusat bantuan bencana seperti Pusat Peminahan Banjir terpaksa bersengkang mata mereka untuk bertugas pada waktu tengah malam. Dengan ini, nyatalah bahawa penglibatan seseorang individu dapat pertumbuhan sukarelawan
dapat menjadi platform untuk memupuk nilai-nilai murni seperti baik hati, keikhlasan dan semangat bermasyarakat. Okey, Ana, untuk pengetahuan kamu, menyertai program sukarelawan ini mempunyai banyak manfaat. Antara manfaat yang kamu dapat melalui program tersebut nanti ialah kamu dapat mengurangkan stres dan rasa bosan. Contohnya, ketika kita membantu orang lain, kita bukan saja membantu orang itu menjadi lebih baik, malah kita juga dapat membantu diri kita menjadi seseorang yang lebih baik juga. Kita akan merasa nikmat membantu dan dalam tak sedar timbul rasa ikhlas dalam diri. Rasa ini yang akan membantu kita memperoleh perasaan bahagia dan dalam tak sedar dapat membuang rasa stres dan bosan yang kita alami. Selain itu juga, ia juga dapat meningkatkan kalbun syakirun atau hati yang bersyukur. Contohnya, apabila kita terlibat dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, selalunya kita akan membantu orang-orang yang kurang berkemampuan daripada kita, bukan? Okey, melalui aktiviti itu akan wujud rasa belas kasihan dalam hati. Jika sebelum ini kita selalu mengeluh tentang apa yang kita tidak cukup, melalui aktiviti seperti ini kita akan lebih menghargai apa yang kita ada. Wujudnya perasaan itu adalah kerana keikhlasan hati kita membantu dan perasaan menghargai itu dinamakan bersyukur. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang bersyukur. Seterusnya, kehidupan kita akan rasa lebih bermakna. Manusia fitrahnya ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, ibadat itu sendiri tidak terikat dengan hanya solat, zakat, puasa dan haji semata-mata. Pelbagai cabang ibadah lagi yang kita perlu tahu, antaranya kita bergaul dan membantu saudara kita yang tidak berkemampuan. Allah menciptakan manusia hidup secara berpasangan, berkeluarga dan bermasyarakat. Melalui kemasyarakatan inilah akan memberikan rasa hidup kita lebih bermakna kerana kita tidak hidup bersendirian. Boleh jadi kita senang hari ini, jadi kita pilih untuk bantu orang lain. Boleh jadi esok atau lusa kita ditimpa musibah. Orang lain pula yang akan menolong kita. Begitulah kehidupan bermasyarakat. Kehidupan akan terasa lebih bermakna apabila suasana kemasyarakatan itu dihidupkan.